untuk pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang persenyawaan dan kehamilan. Kalau sebelum ni kita belajar tentang kitahid, ni sambungan dia. Bila berlaku persenyawaan dan kehamilan. Yang pertama sekali awak perlu tahu proses lah yang berlaku. Okey, persetubuhan. So, bila berlaku persetubuhan, sperma akan dipindahkan. Daripada mana? Sperma akan dipindahkan daripada faraj ni masuk ke uterus. Ni uterus keluar, nampak saya ni highlight, sorry, highlight. Okay, so ni faraj, ni uterus. So ni adalah sperma. Sperma akan masuk, pergi ke tube fallopian, sini ada ovum awak. Okay, proceed next. Seterusnya persenyawaan. So persenyawaan berlaku, maksudnya apabila sperma bergabung dengan ovum, dia akan berlaku persenyawaan. So biasanya persenyawaan akan berlaku di tube fallopian lah. Dan seterusnya lagi penempelan. So bila dah berlaku persenyawaan, zigot, dia akan membentuk zigot embrio. Zigot ni akan pergi ke uterus. Ni adalah uterus dalam badan wanita. Lelaki tak ada ni benda ni Even kalau lelaki jadi perempuan pun tak ada benda ni Okey, embrio menempel pada dinding. Okay, dah. So ni adalah dinding uterus. Terusnya lagi. So wanita ini akan hamil. So kalau perasan, so wanita ni akan hamil. So ni ada proses dia lah yang pertama kali tunjuk dalam video ni. Tak gerak Okey. So sperma masuk, pergi ke ovum, bergabung ataupun persenyawaan, membentuk zigot. Zigot akan pergi ke uterus. So nampak gambar tu, laju dia gerak. Okey. So next, kita pergi seterusnya. Okey, bagaimana sperma mensenyawakan sel telur? So yang pertama sekali, sperma menuju ke arah sel telur. So ni sperma awak akan pergi kepada sel telur awak ni, ovum. Okey, seterusnya. So dalam banyak-banyak nukleus, hanya satu sahaja sperma yang berjaya masuk ke dalam sel telur. Selepas satu ni, satu lapisan daripada luar ni akan dihapuskan. Maksudnya satu sel sahaja. Okey. Seterusnya lagi kita tengok. Okey. So nukleus sperma akan bergabung dengan sel telur, akan membentuk zigot. So ni adalah zigot yang akan terbentuk. Okey, seterusnya ni. Zigot mula membahagi kepada dua sel. So dia akan membahagi kepada dua sel. Awak akan belajar dengan lebih detail pasal ni tingkatan 4 lah, biologi. Okey, so untuk level awak kita belajar macam ni, simple saja. Okey, seterusnya lagi, pembahagian terus berlaku yang mana pada masa sama ni daripada 2 dia akan jadi 4, and then akan jadi 8, seterusnya akan membesar lah. Okey, dalam masa sama ni akan bergerak daripada tube fallopian kepada uterus. Akhirnya zigot berkembang menjadi embrio. So ni akan jadi embrio dan menempel di dalam dinding uterus. So dinding uterus tadilah gambar tadi, dinding uterus. Okey, bahagian dalam wanita. Okey, so ni gambar sedikit sebanyak gambar dia. Kalau awak perasan gambar tu. Okey. So satu sahaja sperma masuk dan satu lapisan akan terbentuk, dan daripada sini sel yang berjaya masuk akan membahagi zigot kepada 2 sel, kepada 4, dan seterusnya berkembang menjadi embrio. Okay, next. Boleh Okay, seterusnya lagi kita tengok pergerakan sperma dari testis ke tube fallopian. Okay, testis ke tube fallopian. So ni daripada ni pergerakan sperma daripada testis. Testis ni lelaki punya testis. Testis ni telur lelaki, skrotum, telur daripada lelaki lah. Okey. Ini pergi ke ductus sperma. Hari tu kita dah belajar bab 4.2. Ductus sperma ni apa? Saluran daripada telur tu, testis tu kepada salur kencing. Okey, ductus sperma, and then seterusnya kelenjar prostat. So yang ni akan merembeskan cecair. Okay, kalau awak ingat balik. And then seterusnya pergi kepada uretra. Uretra ni lubang kencing. Untuk lelaki ni lelaki pergi ke zakar. Ni zakar lelaki, and then terus masuk ke bahagian faraj. Faraj ni bahagian perempuan. Okay, seterusnya pergi ke bahagian cervix. So cervix ni adalah ni lah bahagian ni, cervix. Okay, ni cervix. Faraj kemaluan. And then cervix ni, and then seterusnya lagi uterus. Ni adalah uterus. And then seterusnya lagi kita akan pergi ke tube fallopian. So ni tube fallopian lah. Boleh? Nampak ke gambar tu? Bergerak dah tu gambar tu. Okay. So kita tengok. Ada tunjuk tak? Tak ada tunjuk.
Dah tunjuk sampai sini je. Sini masuk sini, pergi sini sampai sini. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ni sikit sebanyak bahagian yang berlaku pengovalan dan penempelan. Yang pertama sekali ovari. So yang ni kita belajar 4.3 last class. Okey, ovari nanti ada upload video tapi dalam Facebook kot saya masukkan. So ni ovari akan keluar. Pergi ke tube fallopian. So kita tengok sekejap So ni dalam badan wanita. So ovari keluar menghasilkan, merembeskan, mengeluarkan ovum dan masuk ke tube fallopian. Okey, ni tube fallopian. Dan seterusnya sperma akan datang masuk ke dalam ovum. So kita panggil pengovulan. Dan ni persenyawaan lah berlaku yang mana apa sel sperma akan bergabung dengan telur ovum. And then ni pembahagian berlaku zigot jadi 4, and then seterusnya jadi makin banyak. And then kita akan membentuk embrio. Embrio ni macam anak berudu tu, apa baby. Nanti kita tengok lepas pada ni embrio. Apa itu embrio? So yang ni akan menempel di bahagian uterus. So ni lah, kalau tahu sini biasanya kawasan ni sebenarnya adalah kawasan darah. Kan kalau perasan sebelum ni kita belajar 4.3. So sini lapisan darah dan juga uterus. Yang mana kalau tak berlaku persenyawaan, darah ni akan runtuh, dipanggil kitahik lah. Ingat ke tak ingat? Tak tahu. Ingat. So lapisan darah ni akan membentuk. So bila berlaku persenyawaan, so lapisan darah ni tak akan runtuh lah. So sebab dia akan, lapisan darah ni akan membekalkan nutrien kepada embrio ni. Okey. So kita tengok lagi seterusnya. Okey, perkembangan embrio menjadi fetus sehingga kelahiran. So tadi kita tengok telur disenyawakan, and then minggu pertama hingga minggu keempat selepas disentem dia menempel pada uterus tu. So ni lah. Okey, embrio fetus. Okey. Okey, ni embrio. Di awal yang pertama dia membentuk pada minggu 7 hingga ke 9. Gambar dia lebih kurang, maksudnya akan terbentuk sikit banyak secara lebih jelas tangan, kepala, kaki minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Seterusnya minggu 10 hingga 12. Okey, bentuk yang lebih sempurna. Dan seterusnya minggu 27 hingga 37, perkembangan embrio kepada fetus sehingga kelahiran. Maksudnya start minggu 20 jari mudah dah komplit terbentuk dah. Okey, dah jadi satu bentuk bayi yang sempurna. Okey, perumpamaan saiz tu ada, nanti saya akan sharekan dalam Facebook. So dia ada perumpamaan dia dalam tu, gambar-gambar nanti ada saya bagilah nanti kalau nak nampak yang lagi jelas. Okey, ni minggu 38 dan 40. Yes. So ni minggu 38 40. Minit. Okay, minggu 38 hingga 40. So ni lah 40, minggu 40 maksudnya 9 bulan lah ni. Okey. Sebenarnya bayi ni, apa, fetus ni akan berpusing dalam masa 9 bulan tu sehingga kepalanya berada di bawah. So nanti kita tengok kalau ada slide lagi. Okey, fetus yang membesar di dalam uterus. Okey, so dalam ni kita kena tahu beberapa benda lah, bahagian-bahagian yang ada dalam ni. Yang pertama sekali ni lapisan uterus. Terus ingat uterus. Dan yang kedua lapisan darah tu. Dinding uterus adalah dinding berotot dalam badan wanita. So yang mana berlaku tempat penempelan dan perkembangan embrio. So dinding ni daripada dia kecil sampai dia besar. Okey, sampai baby ni. Okey, plasenta. Plasenta ni adalah lapisan darah. Pada asalnya dia adalah lapisan darah yang mana akan runtuh bila berlakunya haid. Tapi bila tak berlakunya haid, dia akan membentuk satu lapisan yang mana yang memberi nutrien ataupun makanan kepada bayi melalui inilah salur ni. Okey, diperbuat daripada tisu ibu dan juga fetus. Okey, yang seterusnya, yang mana tempat berlakunya nutrien, penyimpanan nutrien, oksigen, dan tempat buang karbon dioksida, bahan buang contohnya air kencing apa semua buang melalui tali pusat ni. Okey. So buang melalui tali pusat, ibu awak yang akan keluarkan. Ibu akan Okey, seterusnya bendale amnion. So dia ada dua. Yang pertama lapisan amnion dan juga bendale. Ada tak? Okey, ada. So yang pertama bendale amnion ni adalah cecair dalamnya air.
cecair yang mana biasanya bila melahirkan akan keluar air dalam bentuk satu baldi macam tu, dalam kuantiti yang banyak. So bendalai tujuan dia adalah untuk menyerap kejutan. Okey, maksudnya kalau mak tu bergerak ke apa yang ni lah, air ni cecair ni akan melindungi. Dan seterusnya membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalai. So ni lapisan dia lah. Okey, ni dalam ni cecair, luar ni dia ada lapisan. Lapisan ni dulu akan pecah baru keluar baby, baru keluar air. Bila lapisan amnion ni pecah, baru keluar bendalai dia, air cecair tu. Okey, seterusnya lagi tali pusat. So ni adalah tempat yang mana berlaku pertukaran lah. Yang mana berlaku pertukaran oksigen, karbon dioksida, bahan buangan baby kencing pun keluar ke sini. So baby dalam perut dia bernafas melalui pusat Okey, bukan bernafas melalui hidung. Faham Baby dalam perut bernafas melalui tali pusat. Okey, mengangkut darah dari fetus. So ni menghubungkan antara ibu lah. Okey, seterusnya fetus. Ni fetus baby terbentuk daripada perkembangan embrio. So kita panggil baby yang belum jadi baby, kita akan panggil fetus. Okey. Ingat elok yang pertama lapisan luar ni uterus. Ingat elok yang pertama uterus. Yang kedua placenta. Yang tiga amnion, bendalai amnion ataupun lapisan membran amnion. Dalam ni bendalai amnion. Yang seterusnya lagi ni tali pusat, and then ni fetus. Okey. So ada berapa function? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fungsi Okey, faham Rasa itu je kot, rasanya ada lagi tak? Okey. Fetus waktu kelahiran, semasa kelahiran. So ni sikit lah. Fetus lengkap terbentuk selepas 9 bulan. 9 bulan 9 kali 4 berapa? 36. Maksudnya dalam masa 36 minggu ni satu fetus yang lengkap, baby yang bentuk lengkap. Tapi saiznya sebesar tapak tangan lah biasanya. Kecil sikit pada tapak tangan. And then lepas tu kita tengok lagi dia akan berpusing sehingga mengarah kepala kepada cervix. So dalam masa 9 bulan tu, okey, masa 9 bulan tu dia akan berpusing lah daripada kepala ke atas ke bawah sampai ke bahagian cervix. Ni untuk memudahkan keluar lah. Dan seterusnya dinding uterus, bila nak keluar dinding uterus akan mengecut, dia akan tolak. Dan pada masa sama selalu akan pecah, amnion akan pecah, bendalai akan dibebaskan, bendalai amnion akan dibebaskan. Sebab tu bila nak melahirkan akan keluar air dululah, cecair, satu cecair. Kita panggil bendalai amnion. Boleh Rasa tu je kot, sikit banyak, sikit je kot. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Ada, cikgu. Okey, tu je. Kalau awak rasa lagi saya dah tukar record ni, tak perlu apa nama. No. Haris tak payah tekan record saya dah record. Saya tak tahulah setakat mana. So sekarang dah 20 minit. Kita akan buat set exercise. So siapa yang bercakap ni? Join us. Okay. Recording has started. Okay. Yes. Ni. Buka surat 76. 4.7. Persenyawaan dan kehamilan. Okay. 4.7 ke tu? Nampak Cik, tak? aku. Okey. So apakah yang dimaksudkan persenyawaan? Persenyawaan ialah proses apa? Tulis lah. Pen je lah. Proses persenyawaan ialah proses percantuman sperma dan ovum yang berlaku di tube filling. So proses percantuman. Sorry. Kena tulis lah. Okey, ada tempat nak type. Saya malah nak tulis. Saya nak type boleh tak? Boleh tulis tak? Boleh tulis. Alhamdulillah. Apakah yang masuk persenyawaan? Persenyawaan ialah proses huruf besar. Proses percantuman antara sperma dan ovum. Okey, kalau panjang lagi di tube fallopian untuk menghasilkan zigot. Kalau nak jawab pendek, kita highlight sini je. Proses percantuman antara ni dan sperma. Itu adalah masuk persenyawaan. Yang seterusnya,
warna biru lah. Biru. Tandakan right pada bahagian pembiakan wanita, tempat di mana embrio menempel. Mana tempat embrio menempel? A. Tube fallopian, B. uterus, C. cervix. So uterus lah. Okay. Seterusnya lagi. Tukarlah, tak cantik lah warna ni. Tak apalah. Lengkapkan jadual berikut dengan fungsi plasenta dan tali pusat. Fungsi plasenta. Ingat tak plasenta? Plasenta adalah tempat untuk membekalkan makanan yang warna merah tu. Embrio. Okey, seterusnya lagi tali pusat. Menyalurkan menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu kepada embrio. So plasenta adalah tempat untuk bekalkan makanan dan oksigen. Tali pusat tempat untuk menyalurkan. Okey, so ni awak kena tulis ni. Boleh tulis sendiri ke nak saya tulis? Boleh So ni apa? Dia nampak macam ni. Persenyawaan. Kalau macam ni zigot zigot zigot, betul ke zigot? Zigot lah. Zigot membentuk embrio. Ni embrio Ni kita panggil fetus. And then ni dah keluar ni kita panggil apa? Bayi. Boleh? Knowledge beyond the classroom. Saya tak bawa handphone jadi awak tengok sendirilah. Kalau ada masa awak try scan. Ada banyak benda yang menarik. Yang pertama video kat atas ni. Kat atas ni ada video awak boleh tengok. Yang kedua ni mungkin pengetahuan lah. Beyond the classroom ni biasanya pengetahuan sama ada awak perasan atau tak, pengetahuan umum. Kalau awak berminat dengan sains, awak boleh explore lah beyond the classroom. Dah, siap dah? Dah. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ke belum siap lagi? Dah siap Salim belum? Senyap. Kalau belum angkat tangan. Kalau tak, saya terus proceed ke next. Okey, apakah yang berlaku selepas persenyawaan? Selepas persenyawaan, apa benda terbentuk? Zigot. Lalu berkembang menjadi zigot jadi embrio. Dan seterusnya fetus kan sebelum dilahirkan. Fetus. Tandakan right bagi pernyataan yang tepat tentang fungsi nutrisi untuk wanita hamil. So ni rasanya dalam bab seterusnya ada tak? So itu je kot. Yang ni kita akan belajar nanti ke? Boleh? Ke nak sambung lagi? Saya rasa sampai sini je kot. Ke nak terus lagi ke? Faktor yang mengaruhi fetus dan bayi. So ni bab yang seterusnya pemakanan ni, ibu. Biasanya bila dah pregnant, kita perlu ada pemakanan yang seimbang untuk membantu menghasilkan bayi yang lebih sihat lah. Okay.